Tak kena, tak kena, tak kena cara. Ya, ilmu ni kita kena tambah sama sehinggalah kita bertemu dengan Allah, sehinggalah kita mati. Sebab apa? Sebab kita kena kutip segala peluang yang ada Allah Ta'ala beri dengan belajar ilmu dan sebagainya, supaya kita boleh tahu jalan, jalan untuk bertemu dengan Allah Subhanahu Wa Ta'ala, cara nak berjumpa dengan Allah, cara nak kenal Allah, cara nak rapat dengan Allah Ta'ala. Maknanya kita kita apa maknanya? Maknanya kita telah mensia-siakan peluang hidup yang ada. Kita seolah-olah kita buat tak cara dengan proses perjalanan kita yang keseterusnya, iaitu kita akan selepas kita mati, kita akan hidup balik, hidup yang berpanjangan dan berterusan, mengikut yang tadi pada malam ni. InsyaAllah kita kalau dah lah, kalau boleh lah, biar nyabih lah kita ni malam ni. Oleh mengatik. Sebelum mengatik kena tahu dulu mati tu ke mana. Kalau nak tahu mati tu ke mana, kena berhabis dulu kita ni malam ni. Tunggu surat berapa 24 ke 25? 24 23 deh. Ibrahim bin Adham. Kita baca hak belum tu sikit dah. Hak sebelum tu sikit dia punya mukadimah dia dah. Tiada seorang mukmin mati kecuali orang yang mati syahid. Mereka tetap ingin hidup kembali juga kerana merasakan kebesaran kehormatan orang yang mati syahid di sisi Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Jumpa deh. Takut tak jumpa, muka gelak kan malam ni. Berimeh kalau dia mati, kalau boleh dia tak say, dimatikan pula. Di mana Allah Ta'ala hidup, mati pula, tak say. Nak cerita orang berimeh sakitnya sakaratul maut ni. Kita belajar 4,000 tahun tak? 4,000 bila dihidupkan anak Nabi Nuh tu kan, Ham bin Nuh ataupun Sam, ada dua pendapat di situ, Sam bin Nuh ataupun Ham bin Nuh, ada pendapat kat situ. Bila Nabi Isa hidupkan dia dengan izin Allah, 4,000 tahun dia rasa lagi sakit sakaratul maut. Allahu Akbar. Subhanallah. Gak kita ni buat main-main ya. Mari baru tengok orang mati. Tak. Mari dulu baru tengok ziarah orang mati. Tadi dia katanya satu hari nanti kita akan mati. Sepatutnya tiap-tiap hari dalam kepala otak kita ni, aku akan mati. Gapo persiapan aku? Allah Ta'ala terima dak amal buat aku? Gapo aku nak bawa jumpa dengan Allah Ta'ala? Selama kening aku duk buat amal ni, selama kening, setiap hak nyawa tu akan rasa kematian. Akan rasa. Kalau dia orang berimeh molek, malaikat maut akan tarik nyawa dia dengan cara molek. Kalau dia tidak bertaubat, maka masa itulah dia akan berjumpa dengan Allah yang maha besar. Dia akan rasa macam mana suasana dan keadaan dia. Wa na'udzubillahi min dzalik. Adham ketika ditanya, mengapakah engkau tidak mengajar? Jawabnya, saya masih sibuk 4 perkara. Bila selesai urusan 4 tu, saya mengajar. Kalau selesai tu, dia akan mengajar. Ditanya, apakah yang 4 itu? Jawabnya, yang pertama, saya sedang memikirkan yaumul mitsaq, ketika Allah menentukan anak Adam. Mereka ini untuk syurga dan mereka ini untuk neraka. Saya tidak mengetahui termasuk golongan yang mana saya ini. Bila kita baca gini, bila kita dengar gini, kita kena tahu
saya di sini learn ialah kita sendiri. Saya di sini ialah kita sendiri. Kalau ditulis aku sini, aku sendiri. Ya. Antara masuk syurga dengan masuk neraka, antara syurga dengan neraka ni Allah Ta'ala, kalau kita duduk ni, neraka ni, di antara dua tu kita duduk lah ni, kita bayangkan, kita gambarkan suasana seperti itu, agak-agak kita duduk mana lepas? Allah Ta'ala akan letak kita mana? Allahu Akbar. Gak ni kita nak boleh ke rasa imej. Allah lama tak nampak. Kusuh. Bagai kusuh gua musan belaka ni. Buat mata dia Allah yasfiku. Allah wi sembuh insya-Allah. Itu yang pertama dah. Mana kita kena mikir, kena muhasabah. Jangan duduk gaduh baca kitab-kitab duduk depan mata ni gaduh nak pergi, jangan. Dulu biar kita boleh rasa. Dah. Aku ambil hotel nak bedah, nak tengok rasa, nak tahu setara mana. Tak berserah. Bagus ayat gitu. Bagus. Kita nak gini lah. Tak berserah berapa. Salah mana tu? Nak kata salah kau kitab terai sosok. Nak salah kau orang kecek, muka demo tak nampak orang mana. Jadi ubat dia istighfar. Dah, orang kecek hok jom siapa pun kena istighfar, hok jom dengar pun kena istighfar. Bila sama-sama istighfar ni Tuhan buat turun ni. Tuhan buat turun rahmat dia. Mungkin di antara kita ada bila dengar gini, ada antara kita istighfar masa ni. Mungkin sebab istighfar dia Allah Ta'ala terima semua istighfar puak kita. Allahu Akbar. Subhanallah. Yang kedua, ni kata Ibrahim bin Adham dah. Saya memikirkan kejadian manusia ketika di perut ibu masa umur 4 bulan dah. Dan malaikat disuruh mencatat untung atau celaka. Saya pun tidak mengetahui dari golongan manakah saya. Golongan untung. Setakat kita duduk kelih lah ni, alhamdulillah. Kita pujilah Allah Ta'ala banyak-banyak. Kita boleh duduk bersama-sama dengan orang yang beruntung dalam kehidupan dunia. Dia beruntung dalam kehidupan dunia apa? Sebab dia tahu saing-saing dia ni orang semaya bel, orang ngaji Quran, orang berdoa, orang berzikir, orang baca baik, maka kita harap-harap kita bolehlah syafaat saing-saing kita tu. Kita boleh orang kata ambil kesan daripada saing-saing kita tu. Kalau dalam askar dia ada gapo saing-saing dia ada gapo dipanggil kagak. Kadang-kadang kagak tu, anggota kagak tu kadang-kadang dia sekali dengan rekrut sekali dengan hak lain. Rekrut sekali, tapi hak kagak ni lah boleh tegur. Buana mung aku tak nampak semaya subuh tadi. Contoh. Kalau dalam Ustaz Johari nama dia, duduk di Kemamel. Dia mengajar Quran, dia tunjuk gambar dia mengajar anggota, mengajar Quran. Dia mengajar cara semaya. Tak. Maknanya mereka-mereka yang duduk sekali dengan kita seperti inilah kita nak. Kalau kita duduk kampung pula, tak. Duduk minum air kedai kopi sekali. Betul tak? Duduk cedung sekali. Duduk orang kata teh pokak sekali, gapo semua sekali. Tapi kelebihan saing kita tu gapo dia? Dia boleh pesan ke kita. Aku saing dengan mung ni, aku tak saing setakat saing di dunia saja. Aku nak saing dengan mung ni alam roh kita boleh jumpa sebab roh baik-baik. Dan di padang mahsyar kita Subhanahu wa ta'ala, dan kita boleh meniti titian sirat bersama-sama di belakang Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan dalam syurga kita boleh duduk bersama-sama, duduk pula dengan para nabi, para siddiqin, syuhada dan salihin. Gitu kita nak cari saing hak jenis gini, barulah kita rasa inilah keuntungan dunia yang kita telah dapat, dan hasil keuntungan akhirat nanti kita akan jumpa insya-Allah. Jangan duduk sedih sangat dalam ketika ditiupkan roh, sudah ada ditentukan nasib aku. Masalahnya sini
Setengah orang dia pakai apa? Lok. Tak ada usaha, tak ada ikhtiar. Ni tak betul. Dak. Nak makan kena usaha, kena ikhtiar. Nak minum kena usaha, kena ikhtiar. Nak masuk syurga pun kena usaha, kena ikhtiar. Tak boleh lok. 3. Nanti malakul maut datang kepadaku, lalu bertanya kepada Tuhan, apakah ruh orang ini digolongkan orang muslimin atau bersama kafir? Saya pun belum mengetahui bagaimana jawab Allah kepada malaikat itu. Ayat wamtazul yauma ayyuhal mujrimun, berpisahlah kamu hari ini hai orang yang derhaka. Saya belum mengetahui dalam golongan manakah saya ini. Wa na'udzubillahi min zalik. Kita minta jauh dengan Allah supaya Allah Ta'ala tidak golongkan kita dalam golongan yang derhaka. Sebab tu ada sunnah Rasulullah baca Yasin setiap pagi. Setiap pagi, bukan malam. Fi syughulin faka. Mereka itu sibuk dengan buah-buahan. Tak ada. Tak. Dalam syurga tutup-tutup lebih pada tu lagi. Dia kita royak gini nak we kita mudah nampak dah. We kita mudah nampak. Mudah faham dia. Tak ada dah pisau nakah dah. Oh, kalau tanya pasal nakah. Dak 70 ya standar aku jual sama-sama. Oh, tu hak dunia belaka. Kat syurga tak. Kita makan kat dunia ni pun sedap dah. Amu ingat masa duduk Mesir dulu burung cak ciuk. Orang sini panggil burung cak romo. Dan dia ada bedil burung, bedil burung tu kita boleh guna. Kita guna kat dunia bedil burung tu. Dia ada jual lah, kedai-kedai dia ada jual. Bedil burung tu, dah. Sepohong kalau kita kata pohon gapo tepi jalan hok. Bukan terata ke apa. Pohon senang ada buah besar-besar ni tu. Boleh lah pohon khiyai pun tak apalah kita ada. So pohon khiyai tu 300 ekor. Biasa ada 3 pasal burung kuku. Tu kita bedil, kita ada jus melih seorang bawah. Dak. Hak tu pun sedap. Allahu akbar, tak tahu lah. Makan rapuh goreng tu sekali dengan apa? Sekali dengan tolai makan. Oh sedap. Hak tu baru dunia. Dalam syurga. Laju dia. Kita tak tahu nak cerita dah. Dan dekat akhirat dalam syurga, Allahu akbar. Subhanallah. Jadi sebab itulah Ibrahim bin Adham ni dia bimbang bila malaikat maut mari. Dan malaikat maut tanya kepada dia, kepada Allah Ta'ala, bila malaikat maut, lah daripada kita terlibat dengan dosa penglihatan. Allah Ta'ala kata ya'lamu kha'inatal a'yun wa ma tukhfis sudur. Dia mengetahui yang dikhianati oleh mata-mata. Wa ma tukhfis sudur, dan apa yang disembunyikan dalam jiwa manusia. Allah Ta'ala tahu. Inilah kita kena ingat. Kita ni akhirnya akan jumpa juga dengan Allah Ta'ala, kan? Dan kita kena nak rasa takut kepada Allah Ta'ala. Ada orang kata kita ngatik ilmu. Jangan buat berdasarkan kepada ikut sedap, ikut rasa, ikut masa senang. Masa tak senang tak buat. Tak boleh gitu. Tapi masa tu darurat PKP, kata tak boleh mari semaya jemaah di masjid. Tak. Tapi oleh kerana dia jaga semaya jemaah, dia semaya mana? Dia semaya jemaah di rumah. Kalau dia duduk di atas katil dalam wak, dia semaya mana? Dia tak boleh nak bangun. Masuk waktu dia pun angkat takbir Allah. Ataupun ayah dia sakit, ataupun dia nak panggil orang semaya ajak, dia gila semaya jemaah sebentar. Lepas tu tak nampak. Hal tu dia buat ikut sedap. Ikut sedap. Ambo tak kata kau orang sini. Jangan marah ke ambo marah balik. Royak tu bui kita nampak, bui kita faham bahawasanya hak Allah Taala suka buat suatu amal tu
Buatlah gapo pun nak buat, jangan lari daripada Al-Quran dan sunnah sahabat radhiyallahu taala anhum ajma'in. Buatlah dengan penuh ikhlas dan istiqamah. Antara orang kita buat molek, boleh menjaga molek, cuba jaga. Tak. Sembahyang Jumaat tu bagai wajib dah. Kau ada lagi orang tak pergi sembahyang Jumaat lah ni? Ada tak? Dia buat alasan PKP. Hamba rasa kan, kalau kita rojak dia, kawas dia demo tempat bayar belakang tu email. Dia mari tempat duduk demo belakang tu email. Agak-agak dia mari ke duduk? Agak-agak. Hamba mukadimah baru ni. Jangan duduk tengok, tengok je. Abu Laif berkata, sungguh untung orang yang diberi Allah pengertian dan disedarkan dari kelalaian dan dipimpin sehingga berfikir bagaimana bila mati. Gana, aku akan mati gana. Dia mikir, kita nak gini lah. Sebab tu kena tambah ilmu. Kalau tak tambah ilmu, tak tahu. Kita kena tambah ilmu baru kita nampak. Aku nak mati gana. Nak mati tengah nada kitab kau. Nak mati tengah buat tolong orang kau. Ni dak nak tolong janda je nak tolong je. Nak tolong ke apa lagi? Nak tolong hak dia berkenal je. Tu tak boleh. Islam bukan gitu. Islam tolong belaka. Tolong belaka. Kita nak mati tengah tolong orang dengan penuh keikhlasan. Hamba royak sebut ni sebab benda tapi berlaku di tempat-tempat tertentu yang kita tak boleh nak sebut nama. Kena jaga tak? Semoga Allah menghabiskan umur kita dalam kebaikan. Dalam tu kami tu lepas dah. Kita lah pula tukar situ. Nah, Abu dalam buku dalam penulisan dia kata semoga dalam kebaikan. Dan kita pun baca doa semoga Allah menjadikan penghabisan umur kita dalam kebaikan serta mendapat khabar. Mukmin pasti mendapat kabar gembira mati. Pelik. Tadi cerita bab mati pun kalau kena suruh hidup balik, mati balik tak sih dah. Sakit sakaratul maut. Tapi kata orang mukmin pasti dapat kabar gembira mati. Gap dia pula. Suka pula. Okey tuan kali. Jadi suka gitu tu. Dia kena gambarkan alangkah sukanya bila kita diberi nikmat syurga oleh Allah Subhanahu wa taala. Kadang-kadang jiwa kita ni letih dah. Dengar peringatan hak takut-takut ni letih dah. Dengar cerita bab syurga sekali-sekala. Dak. Segar sikit. Allah ke syurga kak. Kemudian tetap istiqamah dalam menunaikan kewajipan. Dia ayat dalam ayat ni orang beriman sifat dia dalam buat sesuatu kebaikan. Ataupun kewajipan benda fardu lah. Bukan buat cerelah-cerelup. Tapi buat sungguh-sungguh. Sama ada dia keadaan malah ataupun dia rajin, dia tetap buat sebab dia buat bukan kerana makhluk, bukan kerana manusia, tapi buat kerana Allah. Ni kena katok ni jiwa kita ni. Banyak sangat benda dok molek. Kabar dia malaikat menyampaikan khabar gembira. Kamu jangan takut dan jangan susah. Kalau kita mau bimbel lah. Dan bergembiralah kamu akan mendapat syurga yang dijanjikan kepadamu. Sukalah, mu sukalah. Lah ni mu suka sebab mu akan boleh syurga. Allah Taala janji dah kamu. Sebagaimana diterangkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi kabar gembira itu ada 5 perkara dia. Yang pertama untuk kalangan awam dari mukmin, dan jangan sedih atau berduka atas kekurangan pahala, dan kamu pasti masuk syurga. Ni untuk kalangan awam dari mukminin. Jangan takut, mana jangan bimbang.
Kamu tak akan kekal dalam neraka. Makna gap dia sini. Maknanya sini orang yang semata buat maksiat, semata taubat, semata buat benda Allah Ta'ala marah, semata Allah tak buat benda Allah Ta'ala murih, lepas tu taubat pula. Orang gini kena basuh dulu dalam neraka. Sebab syurga ni tak terima orang yang cemar. Orang yang cemar tak boleh masuk. Kita minta rahmat Allah. Kita minta rahmat Allah. Jangan duduk minta masuk neraka. Minta Allah Ta'ala selamat daripada api neraka. Lepas tu kita baca. Terimbai baca doa Rabbana atina fid dunya hasanah. Amin lah. Oh, payuh sungguh. Wa fil akhirati hasanah. Wa qina azaban nar. Wa qina azaban nar tu maknanya selamatkan kami daripada api neraka. Suka juga deh. Tapi sebenarnya bagian neraka ni nak cerita setara mana lagi deh. Allahu akbar, na'udzubillah. Nombor 2, untuk orang yang ikhlas. Dia ada 5 orang ni, 5 jenis ni. Orang yang dapat khabar gembira masuk syurga ni. Hak tadi ni walaupun dia buat maksiat, dia taubat, dia buat benda Allah Taala murih, dia taubat, dia boleh juga masuk dalam syurga juga. Yang kedua pula hak jenis mana? Untuk orang yang ikhlas, kamu jangan khawatir kerana amalmu telah diterima, dan jangan sedih terhadap kurangnya pahala, kerana kamu pasti mendapat pahala berlipat ganda. Orang hak ikhlas ni, dia kata sini amalmu memang akan diterima. Jangan sedih. Korang pahala gapo pun jangan bimbang. Maknanya kamu akan, kita ni lah ni masalah kita fikir nak buat benda tu boleh pahala ke tak kita buat. Dah, ataupun Allah Taala dikira sebagai pahala ke tak tu kita mikir masalah penak kita situ. Tak buat buat pula tak tahu boleh pahala ke tak. Tu letih. Ya. Nombor 3. Amo nak laju sikit nampak bosan je duk tengok. Duk tengok je tu. Nombor 3, untuk orang-orang yang taubat, kamu jangan khawatir terhadap dosa-dosamu. Maka semua sudah diampuni. Ni orang taubat, tadi orang ikhlas dah. Orang ikhlas boleh pahala. Orang yang taubat, dia akan diampunkan. Dan jangan pahala, pasti kamu dapatkan atas amalmu sesudah taubat. Maknanya sini tadi suruh ikhlas dalam buat amal, sini kena bertaubat sama-sama lah. Moga kita ni kan, jangan kata kita ni bersih. Jangan duduk dabik dada, bokok dada aku beres, tak ada dosa setara abu. Dia raya aku beres, tak ada dosa setara abu, tu pun riak dah, takabur dah. Dosa dah situ tu, istighfar lah. Bang Zahid, orang jenis zuhud ni, kamu jangan khawatir mahsyar atau hisab, dan jangan berduka sebab tidak akan dikurangi pahalamu yang berlipat-lipat ganda itu, dan terimalah khabar gembira bahawa kamu akan masuk syurga tanpa hisab. Maknanya kita kena jadi orang-orang yang zuhud dengan dunia ni. Metai-metai hidup kat dunia, ambil belakang walaupun halal. Betul, nasi stalai halal, kambing seekor duduk dalam tu, main hadap sorang, halal punya pasar. Tak kena lah tu. Halal betul, halal untuk kita, tapi untuk setakat kenyai kita, hak lain tu hak orang dah, hak anak, hak cucu, hak jiran dan sebagainya. Sebab tu kalau sembelih kambing, kalau cukup-cukup untuk dia, keluarga dia dengan keluarga dia, mana ada hak untuk keluarga dia. Kalau benda tu kambing tu besar, rega 1,200, rega 1,500, jam 6 hari pula kambing bor pula, dah panggil lah hamba, jangan tak panggil. Nombor 5, untuk ulama yang mengajarkan kebaikan kepada manusia, kamu jangan takut dari dahsyat hari kiamat, dan jangan berdoa akan membalas amalmu dengan syurga, juga orang-orang yang mengikuti jejakmu. 5 perkara ni apa nak buat molek. Yang pertama, kena jaga diri kita duduk buat benda yang Allah Ta'ala murka. Cuba minta apa Allah Ta'ala sama, cuba elok dari buat maksiat dosa. Tu yang pertama, kesimpulan dia. Yang kedua, kesimpulan dia, kita kena cuba
lahirkan, tumbuhkan rasa ikhlas dalam buat apa saja amal. Dia makan ni lepas Malaysia ko, air je padahal air kosong je, air kawi. Ikhlas. Maknanya apa saja amal. Nombor 3, kena taubat semua. Kena taubat semua. Sebab apa? Sebab ni je peluang ketika dunia ni. Dalam kubur tak perlu taubat dah. Tak boleh nak taubat dah dalam kubur. Kau masuk neraka dalam nak taubat, tak boleh dah. Dunia je boleh taubat. Dan nombor 4, kena jadi orang zuhud. Ambil dunia ni biar duduk tangan. Biar duduk akhirat duduk dalam hati, dalam jiwa, dalam kehidupan kita. Urus molek walaupun kita ada. Amin. Puak ni tosir orang sebut tanah. Banyak tu. Itu 100 hektar, Museking 100 hektar, baru 200 hektar. Begitu. Yang kelima, kena ikut, kita kena usaha nak jadi ulama. Nak jadi ulama ni mana? Kita saing dengan puak alim, tok-tok alim, tok-tok guru ni. Kita saing dengan demon ni. Barulah kehidupan kita berkat. Barulah kita boleh ikut contoh mereka. Dan pada masa yang sama, mereka pun berkongsi cerita dengan kita. Kita pun pada masa yang sama tiba-tiba jadi guru dia sebab dia minta nasihat kita. Dan dia juga jadi tok guru kita sebab kita duduk ikut dia. Ni dak. Moga tok-tok alim ni pitih tak ada. Kereta pun pakai hak mana ada je. Pakai lari belakang. Dah. Nampak orang kereta welfare mari pakai kerumu lalu. Dia tak tahu abuk pun. Tak si panjang dah hak tu. Takut orang marah kamu. Tapi kalau marah sungguh, duduk dia dah lah minta ampun dengan Allah Ta'ala. Dan sungguh untung orang yang mendapat berita hatinya. Sebab berita gembira hanya untuk orang mukmin yang baik amal perbuatannya. Maka turunlah malaikat kepadanya lalu bertanya, siapakah kamu? Kami tidak melihat muka yang lebih elok dari kamu dan yang lebih harum dari baumu. Jawab malaikat ke situ. Kalau ikut sebenarnya, mana amal dia tu? Bukan jawab malaikat kalau ikut sebenarnya. Maknanya amal dia tu. Jawab, kami dahulu kawanmu. Jawab malaikat dia. Siapakah kamu? Kami tidak melihat muka yang lebih elok dari kamu dan yang lebih harum dari baumu. Orang yang dapat berita gembira ni, malaikat kata ke dia. Malaikat kata ke dia, mu ni siapa? Kami tidak melihat muka yang lebih elok, lebih comel dari kamu dan yang lebih harum dari baumu. Maknanya malaikat terkejut. Dan malaikat tu memperkenalkan diri dia. Sini maksud dia ni. Kita kena tanda sikit lah. Tanda sikit dah. Tanda sikit siapa-siapa ada peng. Takut tak faham tu. Malaikat, jawab malaikat sini depan tu sebenarnya maksudnya malaikat tu royak kepada orang yang mendapat berita gembira tadi, hak muka dia comel lote, hak badan dia bau harum tadi, malaikat royak ke dia, kami ni dulu saingmu, kawanmu yang mencatat amalmu ketika di dunia dan kami juga menjadi kawanmu di akhirat. Tu maksud dia situ. Faham ke tak? Kena tandalah orang ada peng tu. Takut iyalah benda-benda gini ni kena silap faham maka hak itulah hak kita nak royak malam ni. Agak-agak boleh kau sambung sikit lagi. Boleh kau cikgu? Allah, kau boleh lagi dah nak tekuk jabunyi. Padahlah deh. Padahlah moga dia masuk bab lain dah. Dia masuk bab lain. Kalau hak ni dia kena perhabis selalu. Jadi hak kita sambung ni minggu depan siri yang kelima habis tajuk insya-Allah. Tak boleh dah minggu depan, maknanya kalau sampai pukul 10, sampai pukul 10 lah dia. Habis tajuk. Bersedia awal-awal lah. Tak banyak. Semuka dua muka dah. Untuk minggu depan insya-Allah. Kalau panjang umur lah. Jadi hak tu lah hak mana kita royak malam ni tu, Allah Ta'ala suruh tertudah kita, suruh kita kena royak lah.
Dan Allah Ta'ala tertuduh buat kita kena dengar. Dan Allah Ta'ala tertuduh hak jeng royak dengan hak jeng dengar kena buat ammah. Hak tu, hak berat ni kena buat sama-sama. Hak kena buat sekali kita buat sorang. Moga-moga Allah Ta'ala terima amal kita semua. Dan jangan duduk tuning jari kat orang lah. Jangan duduk tuning jari kat orang. Masa kita ngajar kita royak, bukan nak tuning jari, bukan nak tunjuk, tapi untuk muhasabah, untuk cek balik diri kita ni, supaya kita nampak jalan nak jumpa dengan Allah Ta'ala. Baik daripada Allah Ta'ala, hak mana tak molek tu adalah daripada kelemahan saya sendiri. Aku qawli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asr innal insana lafi khusr illa alladhina amanu wa 'amilus salihat wa tawasaw bil haqqi wa tawasaw bis sabr. Taqabbalallahu minna wa minkum.